Note FE. Aku dah pakai phone ni setahun lebih, dan video ni tentang pengalaman aku pakai phone ni. First of all, aku suka phone ni dan aku beli phone ni sebenarnya sebab aku tengok dia punya bezel, top bezel dan bottom bezel ataupun chin besar dan sama saiz. Aspect ratio screen dia pula 16:9, so aku rasa sangat lawa, gempak lah. Note FE ni dia sebenarnya daripada Note 7 yang kemudiannya ada kes bateri meletup. So dia terpaksa tarik balik semua model Note 7 dan dikeluarkan Note FE ni. So Note FE ni dia cuma kurangkan kapasiti bateri. Note FE ni juga ada banyak sensor kat belakang. Dia ada SpO2 dan heartbeat sensor. Lepas tu dia ada LED untuk notification. Dia juga ada infrared transmitter dan infrared receiver ataupun kamera lah. Tapi kamera ni untuk receive infrared yang dia pancar kat muka, sebab infrared ni sebenarnya digunakan untuk iris scanner. Kamera belakang cuma single lens. Walaupun kamera dia satu modul je, dia punya software dapat optimize kamera yang single modul ni dengan sangat baik. Kalau korang nak tengok sampel video yang aku buat dengan menggunakan kamera phone ni, boleh tekan ke atas ni. Ok, so iris scanner tu, kalau tengok phone Samsung yang sekarang tahun ni, dia dah tak ada top bezel. So bila dia dah tak ada top bezel, dia tak boleh letak sensor-sensor atas ni. LED tak ada, infrared ni pun tak ada. So kalau nak unlock pakai Face ID tu, dia gunakan software. Maksudnya dia pakai kamera depan untuk detect sama ada muka tu sama ataupun tak. So kalau kembar, muka memang sama, software tu kira sama, so boleh buka. So Samsung dah start tak ada infrared ni sejak S10 tahun lepas. Baru lagi lah S10 dan Note 10. Sekarang S20. So dari segi security agak kurang elok lah, unless kalau kau cuma pakai fingerprint scanner. Sebenarnya infrared scanner ni sangat berguna bila tangan kotor, tangan jari basah ke. So kau tak boleh nak scan fingerprint, letak password lambat. So just pakai iris scanner. So kalau kau tengok phone aku ni, banyak gila crack kan. Sebenarnya aku dah pakai phone ni selama 1 tahun. Memang aku tak pakai casing dan aku tak pakai screen protector. Screen protector dia jelly ataupun silikon. Bila aku banyak kali celup dalam air, dia jadi stretch, dia macam meleleh kat bawah ni. So aku pun buka je. So overall bagi aku glass dia sangat kukuh. Screen dia tak banyak celah. Walaupun aku tak pakai screen protector, crack memang banyak. Tapi mostly crack ni aku dapat bila phone jatuh atas jalan tar. So bagi aku kuat juga lah glass dia ni, sangat kuat. First beli phone ni aku terus celup dalam air, walaupun sebenarnya tu tak garanti. Benda tu cuma untuk ada, tak semestinya untuk guna. Warranty dia pun tak cover kalau ada masuk air kat dalam, memang tak boleh refund walaupun dia ada rating tu. Sebab tu cuma certification, tak bermaksud dia nak tanggung. Dan satu lagi, Note FE ni support One UI 1.0, tapi sekarang dah One UI 2.0. Dia tadi cakap pasal kelebihan phone ni je, takkan tak ada kekurangan kan. First, aku sedar bila pakai phone ni, curve dia sangat agresif, terlalu agresif. Bila typing, one handed mode, selalu kena screen, ada touch. Susah untuk satu tangan pakai, walaupun dia ada software untuk single handed mode. Kalau kau pakai phone flagship dengan RAM tinggi dan storage besar, mesti nak download game kan, walaupun tak main. Okay, so first aku main Mobile Legend dan PUBG dalam phone ni. Phone ni overheat, tapi tak pelik pun sebab phone ni pakai Exynos. Samsung dengan Snapdragon cuma dekat USA, kat lain semua Exynos. Even kalau tengok benchmarking pun, Exynos ni lagi cepat overheat. Bila overheat, automatic dia punya performance turun. Walaupun phone ni ada heat pipe, still tak boleh handle heat yang tinggi sangat. Phone Samsung untuk main game, Samsung memang tak sesuai untuk main game. Okay, so ada isu dengan charging port. Sepatutnya bila charge pakai kabel dan power brick ori, dia akan fast charging. Tapi kadang-kadang bila masuk, dia akan keluar notification yang tu cuma kabel charging, makan masa hingga 5 jam untuk penuh. Phone ni juga ada isu dengan S Pen. S Pen ni tak boleh keluar, aku kena ketuk. Ataupun kadang-kadang aku masukkan duit, aku kopel untuk keluarkan
S Pen ni. S Pen dengan isu kabel charging tu aku rasa ada kaitan dengan aku celup phone ni dalam air. Aku ada masuk dalam air masin, so mungkin ada kesan-kesan garam air masin tu kat dalam, so dia ganggu charging aku. Dan S Pen pula mungkin air masin yang dah kering kat dalam S Pen tu menyebabkan dia bila tekan sangkut. Kalau tekan kuat baru dia terkeluar balik. Bila phone tu pakai IP68, kadang-kadang orang masukkan phone dalam air akan masuk kat charging port. So bila air masuk dalam charging port, kalau kau cas, kemungkinan kau akan kena rencatan jaki. So untuk keselamatan, Samsung dalam software dia dah buat ada moisture detection tu. Bila kau cucuk, dia akan keluar alarm yang mengatakan yang tak boleh cas, kena keringkan dulu baru boleh cas. So dia memang langsung tak cas. So phone aku ni kadang-kadang dah banyak crack, aku memang tak sentuh dengan air. Dia keluar notification cakap charging port ada air. Mungkin ada isu juga dengan dia punya sensor moisture kat charging port. Note FE ni dia ada slow motion 720p 240fps, tapi slow motion dia ada isu. Aku dah lama pakai dan memang selalu ada isu. Mungkin sebab prosesor dia bila record kadang-kadang tak cukup frame. Bukan tak cukup 240, even 30 pun tak cukup. Sampai aku nak playback dalam normal speed pun sakut. So kalau nak shoot slow motion aku kena ambil 2 ataupun 3 take. So macam tak berbaloi lah ada slow motion kalau tak reliable kan. Pasal video juga, aku perasan yang video kat Samsung punya kamera ni, even kau shoot 30fps, dia punya shutter speed masih tinggi. Bila kau gerak laju-laju tak nampak motion blur. Dia macam shutter speed dia set terlalu tinggi walaupun fps dia 30 je. Lepas update Android 9.0, Android Pie dan Samsung One UI, Samsung kamera dah tak ada lagi video dalam Pro mode. Aku selalu pakai video dalam Pro mode sebab aku boleh adjust macam-macam sambil record video tu. Even fokus pun aku boleh manualkan, sama ada nak fokus dekat ataupun nak fokus jauh. Bateri dia mula-mula pakai boleh dah tahan sehari. Sekarang dah setahun lebih, sehari tak cukup. Sebab aku selalu pakai phone ni dengan brightness tinggi sebab kat outdoor. So kalau indoor boleh je tahan sehari. Even sampai sekarang aku tak pakai power bank sebab bateri dia still mencukupi. So tu je daripada aku punya pengalaman pakai Note FE ni. Overall walaupun dah crack macam ni masih elok. Tu je lah.